Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Sivabal Al-Munusami dari Pusat Pembelajaran OUM Seberang Jaya yang ingin menerangkan tugasan subjek ABCC 1103 iaitu pengenalan kepada komunikasi yang bertajuk Teknologi Komunikasi ataupun ICT. Dalam era globalisasi ini, satu-satunya hal yang tidak dapat dinafikan di dunia adalah perubahan. Teknologi maklumat dan komunikasi ICT diperlukan pemprosesan data. Dengan teknologi ini, kita boleh menyimpan, mengubah, memproses, memindah, melihat, dan mendapatkan maklumat. Perkembangan ICT mengubah sifat perdagangan dunia, khususnya telekomunikasi. ICT mengubah sifat perdagangan dunia, khususnya telekomunikasi. Baru-baru ini, perdagangan elektronik telah mengubah sifat persaingan di seluruh dunia. Kini, perkembangan ICT bukan sahaja menghubungkan dunia dengan kelajuan kilat, tetapi juga membantu bagi peningkatan produk, pengumpulan maklumat dan banyak lagi. Tanpa ICT, manusia pada masa kini dijangka tidak dapat hidup dengan aman. Untuk seketika, internet baru-baru ini dianggap sebagai suatu kewajipan untuk semua kehidupan seharian manusia seperti makanan dan minuman. Sekarang, saya akan menerangkan impak ICT terhadap komuniti di Malaysia dan budaya. Salah satu impak positif ICT kepada komuniti Malaysia ialah ia akan meningkatkan pengetahuan masyarakat Malaysia. Apabila ICT mengendalikan maklumat kepada masyarakat, ia membantu untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang segala yang mereka perlukan. ICT memainkan peranan penting dalam menyebarkan maklumat yang kritikal dan sangat diperlukan kepada masyarakat. Selain itu, ia juga meningkatkan membantu sosioekonomi masyarakat dan menjadi saluran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sosial. Dengan teknologi ini, petani juga boleh mengetahui cara menuai dengan lebih sistematik dan mengurangkan kos dalam stok pembajaan. Bagi impak negatif ICT kepada komuniti Malaysia ialah ia memberi kesan kepada pertumbuhan kemahiran sosial di kalangan rakyat Malaysia. Ini kerana dalam era komputer ini, generasi muda sering menggobrol melalui media sosial. Contohnya, penggunaan Instagram, TikTok dan sebagainya. Ini menyebabkan remaja menghabiskan masa mereka dengan aktiviti yang tidak berfaedah dan tidak fokus kepada kehidupan yang bermanfaat. Kesan seterusnya adalah terhadap privasi dan keselamatan Malaysia. Ini berlaku disebabkan ICT disalahgunakan dan ia mendedahkan beberapa risiko, terutamanya kepada remaja Malaysia yang lemah terdedah. Menurut salah satu laporan, 3 daripada 10 golongan muda Malaysia menjadi mangsa buli dalam talian dan akhirnya mempengaruhi pendidikan dan kehidupan mereka. Sekarang saya akan menerangkan impak ICT terhadap budaya Malaysia. Kesan positif adalah ia digunakan sebagai platform untuk mempromosikan bidang dan budaya tempatan. Ini kerana ICT mempunyai keupayaan untuk mempromosikan tradisi, budaya, warisan tempatan agar orang lain mengetahui, belajar dan malah meniru. ICT juga membantu untuk mempromosikan budaya tempatan untuk berkongsi, menghubungkan melalui visual dengan sambungan segera dengan di seluruh dunia melalui gambar, video yang boleh membawa kehidupan dan menghidupkan semua budaya kita. Kesan negatif kepada budaya Malaysia ialah orang menggunakan platform ICT ini dengan bebas dan berkongsi apa sahaja yang mereka tahu dan mereka mahu. Sesetengah daripada mereka mengkongsikan gambar dan kabar angin yang palsu. Lebih-lebih lagi, ada orang bertarung satu sama lain perspektif berkaitan dengan agama dan budaya. Sekarang saya akan menerangkan cabaran-cabaran dihadapi oleh pengguna Malaysia berkaitan dengan teknologi komunikasi dan cara penyelesaian terhadap cabaran-cabaran tersebut. Cabaran dari tahap sekolah ialah salah satu cabaran dihadapi oleh guru-guru Malaysia ialah dalam mengintegrasikan teknologi komunikasi adalah kekurangan infrastruktur teknologi di sekolah. Ini kerana tidak semua sekolah mempunyai peralatan ICT yang lengkap. Peralatan terhadap komputer yang disediakan dan kemudahan yang kurang efisien membuat beban yang lebih besar terhadap guru dan para pelajar di sekolah. Selain itu, untuk membaiki peralatan
peralatan yang rosak seperti komputer ataupun peralatan elektronik ICT yang lain, ia akan mengambil masa yang banyak untuk membaiki peralatan tersebut jika rosak. Cara penyelesaian bagi cabaran yang dihadapi oleh cikgu dan murid di sekolah adalah kerajaan harus memastikan semua sekolah menerima peralatan teknologi yang mencukupi dan mengadakan latihan dengan cara penggunaan yang betul bagi memastikan peralatan ICT tersebut dijaga dengan baik. Selain itu, pihak sekolah harus melatih cikgu untuk membaiki peralatan komputer jika rosak dan harus memberi inisiatif kepada guru-guru yang terlibat. Sekarang, saya akan menerangkan terhadap cabaran dihadapi oleh industri. Cabaran utama yang dihadapi oleh industri adalah untuk menjaga data syarikat mereka. Ini sangat penting kerana penjenayah cyber kini menjadi lebih canggih dan perniagaan syarikat kini lebih daripada sebelumnya. Kebanyakan syarikat tidak mempunyai dasar keselamatan yang tepat untuk melindungi data mereka daripada pengodam seperti penjenayah cyber. Cara penyelesaian cabaran ini adalah dengan mengambil pakar keselamatan cyber untuk mendidik firma perindustrian anda tentang amalan terbaik dan bagaimana untuk menjaga keselamatan minda dan data syarikat mereka. Kaedah ini akan mendidik pekerja tentang insiden baru-baru ini dan memastikan perlindungan yang betul disediakan untuk mengelakkan kemungkinan pelanggaran data yang sama. Kesimpulannya, tidak dinafikan ICT adalah perkara yang paling utama di dunia sekarang. Masa depan manusia bergantung kepada ICT dan ia juga memberi kesan yang negatif. Walaupun pokok ros berduri, takkanlah kita tak memetik bunga ros tersebut. Macam tu juga situasi ini. Abaikan apa yang kesan negatif. Kita perlu gunakan kemudahan ICT ini dengan cara yang terbaik bagi menjaga diri sendiri, masyarakat dan negara. Terima kasih.